Soalan pertama, wang adalah sumber motivasi yang paling efektif. Saya bersetuju dengan pernyataan di atas. Ini adalah kerana wang merupakan perantaraan pertukaran kepada setiap pekerja. Pekerja akan menggunakan pendapatan mereka melalui pekerjaan mereka untuk membeli keperluan asas untuk diri sendiri dan juga keluarga mereka. Seterusnya, wang akan digunakan sebagai kad mata penilaian. Ini bermaksud setiap pekerja akan menilai bagaimana sesuatu organisasi itu memberi ganjaran kepada setiap sumbangan yang mereka berikan terhadap organisasi mereka. Seterusnya, bonus merupakan satu ganjaran yang amat berharga kepada setiap pekerja. Jadi apabila sesuatu organisasi memberi ganjaran berupa wang kepada pekerja, pekerja itu akan mula merasa diri mereka dihargai dan mereka akan cuba untuk memberi prestasi yang lebih baik kepada syarikat ataupun organisasi mereka. Seterusnya, melalui kenaikan pangkat, ia akan dapat meningkatkan pendapatan seseorang pekerja. Jadi pekerja tersebut akan menggunakan pendapatan itu untuk memajukan lagi diri mereka dan juga untuk memberi keselesaan kepada keluarga mereka. Seterusnya, pemberian saham sebagai faedah tambahan kepada setiap pekerja juga adalah amat digalakkan kerana melalui ini pendapatan seseorang pekerja dapat ditambah dan ia akan memberi faedah-faedah tambahan kepada pekerja tersebut. Soalan kedua, kepelbagaian tenaga kerja dalam organisasi menyumbang kepada peningkatan prestasi organisasi. Saya bersetuju dengan pernyataan di atas. Ini adalah kerana melalui kepelbagaian, produktiviti sesebuah organisasi dapat ditingkatkan dan seterusnya peningkatan produktiviti ini akan meningkatkan keuntungan dan pulangan organisasi tersebut. Selain dari itu, penglibatan pekerja juga dalam organisasi ini akan bertambah baik apabila mereka mula berkomunikasi atau berinteraksi di antara satu sama lain dan mereka akan dapat menerapkan idea-idea baru daripada pekerja yang datang daripada pelbagai latar belakang. Dan seterusnya, ia juga membolehkan organisasi itu menyelesaikan sesebuah masalah dengan mudah apabila seperti yang disebutkan tadi, pekerja yang dari pelbagai latar belakang akan berkongsi idea-idea yang bernas untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi mereka. Dan paling akhir, reputasi organisasi mereka juga akan meningkat melalui kepelbagaian. Ini adalah kerana sesebuah syarikat atau organisasi yang mengambil pekerja daripada pelbagai latar belakang akan dipandang sebagai sebuah organisasi yang berfikiran jauh dan berfikiran yang baik untuk meningkatkan produktiviti mereka, dan melalui itu pelanggan-pelanggan mereka akan memberi sumbangan ataupun memberi sokongan yang baik untuk meningkatkan lagi produktiviti dan prestasi organisasi tersebut. Soalan ketiga, organisasi berperanan untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan antara kerja dan keluarga. Saya juga bersetuju dengan pernyataan di atas. Ini adalah kerana seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak organisasi telah mula mengamalkan masa kerja fleksibel untuk pekerja mereka. Pekerja diberi pilihan untuk memilih waktu kerja mengikut tugas masing-masing. Mereka yang mempunyai tugas yang agak berat diwajibkan hadir pada masa yang telah ditetapkan. Sementara mereka yang telah menyelesaikan tugas-tugas mereka akan diberi kelonggaran sedikit untuk
meluangkan masa bersama keluarga untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Seterusnya, organisasi juga mengamalkan konsep kerja dari rumah. Sejak penularan COVID-19, kebanyakan organisasi telah memberi peluang kepada pekerja mereka untuk bekerja dari rumah semata-mata untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Selepas PKP, mereka masih memberi kelonggaran itu kepada pekerja mereka agar mereka dapat meluangkan masa bersama keluarga untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan juga untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Selain dari itu, terdapat organisasi yang mengamalkan waktu kerja dengan amat tegas, di mana terdapat organisasi yang mengamalkan cara kerja seperti organisasi di negara-negara barat. Setiap pekerja haruslah hadir ke kerja pada masa yang ditetapkan di waktu pagi dan harus balik ke rumah pada masa yang tepat dan meluangkan masa bersama keluarga mereka. Ada juga organisasi merancang percutian untuk pekerja mereka bersama keluarga, dan ia telah menjadi satu amalan yang baik buat masa sekarang, di mana setiap ahli keluarga merasakan organisasi tersebut menghargai segala sumbangan yang telah diberikan oleh ahli keluarga mereka untuk kemajuan dan juga prestasi organisasi tersebut. Selain dari itu, terdapat juga organisasi telah mengamalkan perkongsian kerja, di mana mereka membahagikan kerja mengikut keperluan dan memberi sedikit kelonggaran kepada pekerja yang ingin balik ataupun ingin meluangkan masa bersama keluarga mereka atas sebab-sebab tertentu. Soalan keempat, lelaki dan wanita mempunyai style kepimpinan yang berbeza. Saya bersetuju dengan pernyataan ini juga. Seperti yang kita sedia maklum, kepimpinan wanita adalah secara demokratik, di mana ia menggalakkan penyertaan dan pembahagian kuasa oleh pekerja mereka, di mana ia akan meningkatkan prestasi sesebuah organisasi. Selain dari itu, kepimpinan wanita juga mengamalkan pendekatan secara transformasional, di mana ia memberi pendekatan untuk mengembangkan potensi diri pekerja, dan ini secara tidak langsung akan memberangsangkan kepada peningkatan produktiviti sesebuah organisasi. Manakala style kepimpinan lelaki adalah secara mengarah dan mengawal, di mana mereka akan menggunakan kuasa rasmi mereka untuk mendapatkan pekerja mereka melaksanakan tugasan-tugasan yang diberi. Selain dari itu, kepimpinan lelaki juga mengamalkan pendekatan secara transaksional, di mana mereka akan memberi ganjaran untuk sesebuah kerja yang telah diarahkan. Jika pekerja tersebut menyiapkan kerja mengikut arahan yang diberi, mereka akan diberi ganjaran berupa wang ataupun bukan wang. Namun begitu, dari pendapat saya mendapati bahawa walaupun setiap kepimpinan, sama ada lelaki atau wanita, mereka mempunyai salah satu ciri yang sama, iaitu mereka mempunyai sifat-sifat kepimpinan yang sama jika mereka hendak mencapai matlamat organisasi mereka. Jadi di sini, walaupun style kepimpinan mereka berbeza, namun saya dapati ciri-ciri dan sifat-sifat seseorang kepimpinan adalah sama. Soalan 5, konflik adalah baik untuk organisasi. Saya amat bersetuju dengan kenyataan ini. Seperti yang kita ketahui, konflik boleh membawa perubahan positif kepada sesebuah organisasi melalui satu perubahan dalam struktur pengurusan dan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi dan komunikasi. Seterusnya, konflik juga boleh membawa penyatuan di antara pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi apabila mereka menerima ancaman luar dan
kesemua pekerja dalam organisasi tersebut akan bersatu padu untuk menyelesaikan masalah itu untuk kebaikan dan juga untuk mencapai matlamat organisasi mereka. Selain daripada itu, konflik juga boleh membawa kaedah serta matlamat baru dan juga inovasi kepada sesebuah organisasi. Seterusnya, konflik boleh membawa tekanan yang membina kepada sesebuah syarikat. Apabila mereka mula menyelesaikan masalah secara satu kumpulan, ia akan meningkatkan dan juga mengeratkan hubungan di antara pekerja-pekerja dalam organisasi tersebut. Yang terakhir, melalui konflik fungsian, sesebuah organisasi boleh meningkatkan prestasi organisasi mereka.